Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. We are back again to another character review bersama dengan channel Webro. What up? So macam biasa guys, cara yang sama, step yang sama. InsyaAllah kita akan try buat benda ni setiap bulan. So korang ready je lah mana lagi karakter lain yang korang nak kita orang review. Alright, bagi je apa-apa jenis soalan, tak kisah, kita akan try lah jawab. And for this time, untuk bulan ni kita go dengan Bonnie. Since Bonnie pun memang tengah hype lah sekarang ni kan. Zaf kan, satu persatu. Satu persatu. Itu highlighted dia lah, yang orang harap-harap sangat akan menjadi. Takut jadi macam yang mata je. Kan. Tapi dia memang tengah highlight gila lah, especially dekat latest chapter yang Bonnie tengah highlight gila. So it's the, orang kata, suitable character lah untuk kita review. So jom lah kita start guys. Macam biasa, aku akan ambil half part, first part ni, and second part tu akan habis dekat kali ni dekat channel Zaf pula, dekat channel Webro. Alright, so jom kita start dengan soalan yang pertama. And start soalan ni dengan mamat yang aku balas tak layan dia, Isak Senchalos. Boleh tak Bonnie jadi waifu sebab dah guna Devil Fruit untuk naik umur macam Momo? Apa maksud dia? Boleh tak Bonnie jadi waifu? Lah kan dia orang ni kan ada list waifu kan, siapa wanita favourite kan. Okay, kiranya walaupun kita tahu umur dia sekarang ni adalah budak lagi, tapi disebabkan dia dah tukar umur dia macam umur dewasa lah. Okay. Kenapa nak kena jawab soalan macam ni? Isak, saya follow Instagram. Saya tahu umur tu. Bawa beringat Bagi aku sama je macam Momo sebenarnya. Kalau ikutkan sebenarnya tak sesuai lah guys. Sebab macam-macam pun dia bukan bawah umur saja, dia memang terlalu masih lagi terlalu budak. Memang betul-betul budak kecil. So walaupun rupa paras dia yang kita tengok sekarang menarik untuk setengah orang. Takut saya nak cakap pasal benda ni. Tapi still lah tak boleh lah. Sama lah, Momo sama lah. Tapi Momo dia, saya nak cakap tengok lah, dia walaupun dia budak kecil kan, berbadan dewasa, yang jauh lagi, orang kata memang nampak lah beza dia kan. So sama juga, tetap perangai budak-budak semua benda kan. Tapi disebabkan dia, yelah dia dah dikatakan sebagai leader of Wano kan. So tak nak dia kena step up lah kan. Tapi Bonnie lain cerita lah. Atau tahu dah Zaf, kau cuba kau sambung ni, takut aku nak cakap. Okay, at least beza Momo dengan Bonnie, Momo dia dapat jadi dewasa macam tu sebab kuasa Shinobu kan. Dia at least dia maintain lah. Yes, it's a permanent. Dia tak boleh patah balik. So dia dah kekal dewasa. Jadi kalau ada perempuan-perempuan kat luar sana nak try Momo, mungkin tak ada masalah. Sebab dia memang dah tak boleh jadi budak-budak. Walaupun pemikiran dia budak-budak. Tapi Bonnie ni, like, kita nampak yang kejap dia boleh jadi dewasa, kejap dia boleh jadi budak. And pada asalnya memang budak-budak, 12 tahun sekarang. So Isak, tanyalah diri anda, adakah anda mahukan 12 tahun sebagai list waifu? Tapi even kalau tak cerita pasal 12 tahun pun, aku tak adalah letak Bonnie atas sangat dalam favourite woman kan. Di sana pun dia nampak macam tu je lah, remaja lah. Bonnie bagi aku terlalu ganas lah. Macam mana term dia? Kalau aku nak compare dengan Robin kan, Robin dia ada dia punya innocent dia yang feminin lah. Feminin dia yang nice. Kalau Bonnie ni macam, walaupun dia banyak berbelanja dekat anime, Toei belanja lah macam mana sekalipun, dia bagi aku biasa je. So Isak, sedar diri Isak. Bawa bertobat. Okay, kita tak payah panjang dekat soalan Isak ni, tak penting. Kita pergi ke soalan seterusnya daripada Syazwan. Wow, apa yang korang faham tentang distorted future? Okay, ni ini menarik. This is the question lah. Tapi ni aku yakin ni melibatkan dia punya Devil Fruit lah kan, yang dia boleh bertukar based on macam apa orang kata, nikah, game 5 semua tu lah kan. Aku tak hebat sangat bahagian benda ni, sebab aku pun masih mencari-cari jawapan yang tepat dia. Tapi yang aku faham, satu benda lah yang jelas kat sini, kita boleh nampak. Satu, first, dia memang dipengaruhi dengan nikah lah. Sebabkan yelah, benda ni turun-temurun daripada bapa Kuma ke Kuma, dan Kuma turunkan kepada Bonnie.
which is yelah kita pun faham kehidupan diorang memang sengsara. So of course lah diorang akan idealize and menunggu watak yang dikatakan yang boleh membawa orang keluar daripada kesengsaraan kan, itu sanggup nikah. So sanggup nikah tu pun of course diorang dah faham juga ciri-ciri dia dan sebagainya. That's why kita boleh nampak bila Bonnie first time, kalau ikutkan first time lah dia guna kuasa tu masa yang dia lawan si siapa nama yang CP8 tu, perempuan tu lah. Apa chapter 1101. Aku lupa nama dia, tak penting sangat lah, so aku tak ingat nama dia. Tapi Khalifah punya ni. tapi Khalifah bootleg tapi Khalifah Shopee. tapi kat situ aku rasa dia macam mana, sebab distorted ni maksudnya macam benda yang berbeza. kita putar balik kita alter, kita ubah dia kan. What if Something what if macam tu lah. So bagi aku macam tu je lah. Dia Bonnie just menjadikan future tu sebagai mungkin dia nikah or something like that. Okay. Kau macam mana? Aku sebenarnya banyak juga tengok video pasal ni. Sebab aku pun awal-awal tu aku tak faham lah. Awal-awal tu lepas aku habis react chapter tu, aku jadi tak puas hati tau. Apa pasal power dia macam ni? Dia ni bukan manipulation age ke kan? Yep. Boleh kawal usia lah kan. Lepas tu ada yang komen dia boleh control tangan dia. Dia boleh apa? Dia tukar umur tangan dia. Aku pun macam umur otak tangan dia kan, sebab kan dia boleh, dia macam kuasa Shinobu, dia boleh maturekan benda. So bila tangan tu cukup besar, orang kata dia maturekan tangan dia, which is aku memang completely tak setuju lah. Okay, kan? okay. So I try to find different answers, which is dia sebenarnya jawapan tu dia datang dekat chapter 1103 tu, bila nampak yang si Bonnie ni lawan dengan Saturn, yang dia cuba serang Saturn. Okay. Dia cuba replicate benda yang sama kan, tapi tak berapa nak jadi. Okay. So Bonnie ni macam pelik, kenapa tak jadi kan. So ada clue kat situ, ada hint kat situ yang power dia ni dia berkaitan dengan imagination jugalah. Okay. Okay. Yes. Kalau sebelum ni dia macam mengandaikan diri dia, what if aku ni ada kuasa macam nikah? What if aku ni boleh buat macam ni gini? Dia pula dengar cerita daripada bapak dia kan. Yep. Bapak dia kata nikah ni boleh serang gini. So dia membayangkan yang dia ada power yang macam tu. Kan. So dekat chapter 1101 tu, waktu dia kecil tu, kita nampaklah dia boleh buat serangan nikah tu kan. Tapi dekat chapter 1103 serangan tu tak jadi sebab Saturn cakap nampaknya kau sendiri dah tak percaya sangat dengan nikah tu. Dia ada jawapan Saturn tu kan. Sebab si Bonnie ni jawab aku percaya nikah, tapi Saturn jawab tapi aku tengok power kau ni makin lemah, menunjukkan kau dah ada doubt, ada rasa sangsi pasal nikah ni. So dia kuasa dia what if, tapi dia kena membayangkan benda tu memang betul-betul jadilah, which is membawa kepada what is the limit untuk kuasa Bonnie ni kan. Sebab kalau dia boleh imagine pasal nikah, adakah dia boleh imagine kuasa-kuasa yang lain kan. Tapi aku nampak yang limitation dia lah kan. Dari segi kuasa tu tak tahulah, limitation dia dari segi masa lah kan. Dia temporary lah. Yep. Kau bila kau cakap situ, dia mengingatkan aku macam apa yang Oda selalu buat dekat SBS. Oda kan bila kadang-kadang ada orang tanya, boleh tak lukis muka Zoro contohnya kan, masa umur dia dah macam ni, lepas tu umur dia macam ni, which is Oda letak dalam dua jenis possibility. Maksudnya possibility yang kalau diorang punya future tu okay, dan satu lagi possibility kalau future diorang tak okay. So kalau ikutkan benda ni boleh relate balik dengan Bonnie, which is macam mana dia expectation dia terhadap future dia lah, macam mana dia boleh jadi tu kan. So kalau dia tak percaya dengan future, sebab bila kau cakap pasal chapter tu, dia memang macam dah tak nak hidup lah kan. Dia macam dah ni. So mungkin sebab tu dia dah tak boleh nak pergi ke depan lagi, sebab dia dah tak boleh nak bayangkan apa future dia yang ada tu kan? Something like that. Lepas tu aku teringat juga masa yang, sebab aku pelik kalau setakat macam nak cakap lah, sebab aku nak faham macam mana imajinasi dia untuk nak jadi sesuatu. Umur tu macam mana dia boleh decide nak jadi umur yang kita kenal tu lah kan. Umur 20 lebih ni, 24 something. Sebab masa dia awal-awal dia berubah tu kan, dia antara yang dia practice lah kan, dia nak jadi si siapa tu, dia imagine sebenarnya. Dia nak jadi si nenek Dowager tu kan, Dowager Connie. Dia nak jadi Connie. Betul. So kat situ tengok rupa dia orang lebih kurang sama. So maksudnya kat situ dia imagine yang rupa tua dia
Itulah dia. Dia Yeah, punya yeah, sampel yeah. lah, sampel dia kan. So maksudnya dah connect balik okay, tu sampel dia untuk jadi orang tua. Lepas tu yang kita nampak distorted future semua benda ni, badan besar tu masalah future dia nampak sampel daripada imajinasi dia terhadap nikah, which is itu antara dia punya kekuatan nikah tu sendirilah gaya dia kan. Cuma tu aku tanya juga macam mana dia dapat yang umur 24 ni. Entah siapa dia copy tapi at least itulah jawapan dia lah. Dia bermain dengan imajinasi jugalah. Tah dia bukan, kuasa dia bukan masa pun. Kuasa dia bukan Toshinomi pun. Kuasa dia memang more to imagination. Dia just membayangkan, oh aku boleh jadi budak ni, aku boleh jadi tua, aku boleh tukar ni jadi ni, aku boleh. So agak overpowered lah sebenarnya. Tapi macam aku cakap tadi lah, limitation dia tak permanent lah. Ya, overpower lah. Sebab benda tu dia bukan apply kat dia je, dia apply kat orang lain lagi. Macam kita tengok yang, tapi betul lah, satu lagi aku rasa yang boleh kuatkan benda ni, imajinasi ni, masa yang dia apply dekat Marine tu, ingat tak yang dia macam buat soal Marine tu fikir dia dah mati. Kau ingat tak? Maksudnya dia dah bawa Marine tu ke arah umur yang dia dah mati, tapi dia tak mati lah basically kan. Dia just jadi macam tu. Lepas tu dia revert balik ke self, dia punya diri yang sebenar. Tapi macam power ke kuasa dia untuk seorang budak 12 tahun ni. Gila lah. Satu lagi, like, power tu kena dengan umur budak-budak. Sebab budak-budak kan banyak imagination kan. Yes. I rasa as she grows older, the power will get weakened lah. Betul-betul imajinasi. Tengok sebab banyak sampel dia boleh dapat. Tapi menarik ke kau bayangkan Zaf, kalau dia dah tua kan, tapi kalau dia boleh revert balik ke muda, adakah dia punya kata energi dia akan jadi sama macam orang muda, budak muda, kau faham tak? So kalau dia boleh buat macam tu, dia boleh aktif sampai ke tua lah. Tapi tak tahulah kalau efek tua dia tu betul-betul memang mempengaruhi benda tu, tak tahu jugalah kan. By the way, thank you lah Syazwan. Nice. Soalan macam ni lah kita nak, bukan soalan macam Isak tadi. Aduh. Okay, kita dah boleh pergi ke soalan seterusnya. Bagi King Pirate, alright, kuasa Bonnie ni boleh pengaruhi umur barang ke? Prediction mempengaruhi umur barang. Oh maksudnya macam yang Shinobu lah. buat lah. Benda. Aku rasa dah pernah ada lah. Tak hit yang mana mana lah, yang dinding tu kot. Oh, yang dia buat dekat lock tu. Maknanya bukan non-human lah. Ish, gila tu benda tu. Itu macam Shinobu tapi better lah, like, memang better lah. Ish, gila. The best version lah. Sebab soalan seterusnya, prediction awaken Devil Fruit Bonnie. Aku dah tak boleh nak fikir awaken. Yang ni susah. Sebab Devil Fruit sekarang pun kita tak fully faham. Yep. Macam mana kita nak tahu dia punya awakening kan. Sebab satu lagi, usually Paramecia ni, awaken orang tu yang affect kepada benda ataupun life. Bila dia dah ke arah yang benda sepatutnya tak boleh tapi dia jadi boleh. Tapi kalau Bonnie sebelum awaken dah boleh alter manusia, dah boleh alter benda, apa lagi kita nak expect? Itulah faham. So power dia tu dah macam awakening lah. Dia boleh control orang-orang sekeliling semua kan. Betul. Diri dia dah boleh. Lepas tu orang lain pun boleh. Lepas tu barang pun boleh. Apa lagi kau nak? Paling tak pun dia boleh control masa tu lah. Maksudnya instead of, kalau contoh dia buat kat orang tu hanya bertukar dalam masa 10 saat, so mungkin lepas tu boleh jadi lagi lama. Contohlah kan, dia based on timing tu. Sebab timing dia tu je lah limitation dia. Macam nak sebut nama ni, Ye Knights 9011. Mana kru-kru dia? Sebab masa Marineford dia ada, dia tengok dekat Sabaudi tu. Lepas tu dia gerak. Lepas dia gerak tu yang dia kena tangkap dengan Blackbeard. Betul Akainu datang. Lepas tu Akainu datang. So sepatutnya kena tangkap lagi sekali lah kan. Tapi entah macam mana, dia ada satu part tu yang sebelum kita nampak dia pergi dekat Merijua. Ini aku Google One Piece Wiki tulis, dia kata brought to Marine HQ, tapi sebab dia berjaya keluar, dia memang kena tangkap. Aku ingat dia kena tangkap, tapi dia dapat keluar. So maknanya Reverie lah patutnya kan, kalau dia kena tangkap sekali dengan kru-kru dia. Aku rasa dia terpisah dengan kru dia sebelum waktu dengan Blackbeard tu lah kot. Tapi kan waktu awal Egghead dia ada bagi tahu ke? Awal Egghead dia datang seorang ke? Tak silap aku rasa dia gerak seorang lah. Sebab kau ingat tak,
Marijuana tu bukan dia pasal dia nampak Kumar tu, yang lepas dia berpisah dengan Sabo tu kan, dia jumpa Sabo. Lepas tu dia tentu yang dia cakap dia nak pergi ke A-Head tu, Sabo pergi ke tempat lain lah. So aku rasa time tu dia memang dah gerak solo lah. So kalau tanya kat mana kru dia, maybe kalah dengan Blackbeard tu lah kot. Tapi tak tahulah hidup ke mati ke apa benda tu, memang tak tahu. Sebab memang last nampak dekat masa dekat Marineford, tak silap aku, masa dia tengok dekat Sabaudi. Itu je aku ingat. Kau ada benda nak tambah? Aku tengah tengok chapter. Tak apa, kau sambung dulu. Daripada Harif Zaid 9821, rasa ni anak siapa sebenarnya? Ada kata anak Figelan. Dia kalau merujuk balik apa yang Saturn cakap, dia yang pasti dia ni memang anak somebody lah. So kalau dulu teori dia lagi liar lah, anak Saturn, even anak Imu sendiri. Tapi kalau anak Imu tu dah pasti bukan, sebab dia just dia tak kata dia tak ada letak ayat tu yang menampakkan dia tu suami isteri kepada orang yang level Imu lah. Sebab dia just cakap apa ayat dia tak ingat lah, apa orang penting ke orang yang somebody ke benda lah, macam tu je. So macam lebih ke arah level-level paling tinggi pun, level-level Holy Knight, God's Knight or something like that lah. Tapi pasti bukan Imu. Lepas tu Saturn pun orang ingat anak dia, tapi bila dia sendiri pun dah cakap macam tu, memang bukan anak dia lah. Kalau tak dalam chapter tu dia dah mention lah. Dia akan mention lah. Aku rasa dia akan mention lebih awal, sebab banyak kali juga disebut pasal Bonnie ni. Apa just a child. Wish, kalau anak Saturn bapak fucked up gila. Weh, itulah. Lagi ini pun dah cukup fucked up lah Saturn ni. So kalau nak try anak Vigilan pun aku tak rasa lah macam, aku tak rasa Vigalan sehina itu lah. Sejahat itu. Dia bukan masalah jahat je tau, tapi entahlah, aku nak kena go deep lagi lah dalam kalangan family Celestial Dragon ni. Sebab dulu ada orang tanya macam, okay, Celestial Dragon ni kita tahu dia jenis yang memang angkat diri dia orang tinggi gila lah. So macam mana kalau dia orang kahwin dengan orang biasa? Katakanlah okay, kita faham kalau dia kahwin biasa tu tetap slave. Tapi macam mana kalau ada slave tu dia angkat? Adakah memang boleh jadi sebagai Celestial Dragon ataupun tidak? So benda tu pun kadang-kadang buat aku tertanya, macam mana level Celestial Dragon perempuan tu perempuan. Adakah memang diorang tetap akan jaga diorang punya bakar tu, baka-baka diorang ni daripada kalangan diorang sendiri, ataupun diorang still boleh campur-campur yang lain? Tapi yelah, kalau ikut baka, kalau ikut darah, Bonnie ni Celestial Dragon lah kan. Sepatutnya memang dah half Celestial Dragon lah, sebab macam mana pun. Tapi itulah, dia tak ada terjaga sangat sebenarnya. Betul, tak adalah trait macam Celestial Dragon pun. Macam selama itu yang aku cakap. Adakah sebab kalau diorang ni half blood, kita panggil half blood lah kan, kalau diorang ni half blood memang tak terjaga sangat lah. Sebab itulah yang back semula kepada situasi Shanks. Sebab so he's a full blood lah. Sebab dia full blood, dia for sure full blood lah kan. So mungkin sebab dia full blood tu, dia dapat treat yang berbeza. Sebab dia boleh masuk Merijual, boleh menghadap Gorosi semua benda kan. So yang half blood macam Bonnie ni macam Ke dia ikut perangai Melayu, anak lelaki lagi ni. tak tahu lah. Itu antara benda yang aku terfikir lah, macam mana kategori Celestial Dragon ni. Sebab Betul lah. Aku rasa full blood tu lah. Mungkin dia macam anak hamba kan. So dia still slave tak value lah benda tu. Sebab diorang hina gila tu dengan slave ni. For now itu soal jawapan ni Harif yang kita boleh ni. Tapi it's a good question yang kita mungkin boleh tengok sejauh mana lagi boleh kita dapat jawapannya berkenaan dengan Bonnie punya parents ni, kalau ada lah Huda nak highlight. Dan kita sudah pergi ke soalan Akmal Mazlan. Adakah geng Straw Hat tahu yang Bonnie ni sebenarnya budak 12 tahun atau masih lagi Bonnie dalam form dewasa? Belum. Tak ada siapa pun tahu lagi kalau ikutkan dekat A-Head ni, kecuali Vegapunk. Betul. Vegapunk, Saturn. So kita akan nampak scene yang Bonnie bagi tahu benda ni, kita akan nampak reaction Sanji. Itu orang cakap kalau sebelum ni
Orang cakap macam apa, sonok lah Sanji kalau Bonnie masuk kan sebelum tahu umur dia. Sekarang bila dah tahu umur dia, orang cakap elok juga masuk, behave sikit dia. Sekarang pun dia start bergatal lah. Bongok betul. Dah aku pakai baju Sanji siap. Itulah. Aduh, Sanji. Tapi yes, memang tak tahulah sekarang. Yang tahu Vegapunk Saturn itu je lah. Yang Sentomaru, Kizaru, basically yang ada lah masa orang-orang dia tu budak. Betul. Tapi kalau sekarang ni memang tak ada siapa tahulah. Pandi Kuetiau. Si Ale King. Andai kata Kuma kahwin dengan Genie, genetik diorang tak dapat tak membentuk muka badan macam Bonnie yang sekarang, atau dapat anak perempuan tubuh dia macam Kuma. Bogi. Ini soalan level-level Isak aja ni. Sama je perangai dua ekor ni. Aduh, susah cakap. Sebab kita tak nampak genetik pula lah. Kita tak nampak darah yang lain kecuali mak dia, which is mak dia nampak normal. Tapi bak kata bapak dia je lah yang berdarah tu kan. So mak dia tidak. So tak tahulah juga macam mana. Sebab yelah, dia bukan masalah pasal anak lelaki ke atau anak perempuan, tapi lebih kurang kalau kita tengok like contoh Fishman Island kan, Otohime dengan apa, Neptune kan. Macam mana anak jadi besar gitu. Rupa Otohime. Rupa mak sikit. Kalau mungkin dia akan besar lah kot kan. Aku yelah, daripada sudut darah tu lah. Sebab Kuma Betul kan mak dia bukan Bukinia kan. Bukan. Sebab masa ayah dia. Masa cakap darah tu ayah dia kan. So kalau betul benda tu, maksudnya benda ni campur. Kuma basically half blood Bukinia. Sebab bapak dia Bukinia, mak dia bukan, tapi still jadi macam tu. So kalau Kuma yang half blood Bukinia kahwin juga dengan orang biasa, sebenarnya ada potensi untuk dapat anak yang biasa juga sebenarnya. Sebab dia punya half blood tu dah kurang. Tapi tak tahulah, Oda ni pelik-pelik juga sebenarnya. So benda macam ni kita tak nak fikir logik sangat. Kalau ikut dia punya matematik dia macam tu lah. Matematik Kita tengok contoh. Sebab kita tak tahu kan bukannya lain guys. Itu je yang ada. Dia pun dah jadi rare macam apa bangsa-bangsa yang lain. So nak tengok ambil Big Mom lah. Big Mom pun banyak gila bangsa yang dia dah kahwin. Pelik-pelik juga anak dia keluar. So boleh jadilah jadi bogi. Tak tahu macam dia. Kau Zaf? Sama macam kau. Aku tak pernah fikir lah. Tapi aku rasa akan ada Bukinia punya badan lah kot. Bukinia besar-besar sikit. Ini last question lah kan. Last question daripada Mr. H 4953. Jadi Bonnie dengar Rhythm Drum of Liberation. Ingat Zunisha je yang boleh dengar, lain orang tak boleh dengar. Masa lawan Kaido tak sebut pun pasal benda tu. Tengok dekat manga chapter 106, rupanya boleh didengari oleh semua orang Drum of Liberation. Oda ada spesifik kan? Oda ada bagi tahu yang yelah memanglah chapter 1043 44 tu Zunisha kata dia dengar kan. Ya. Tapi dia panggil lah benda tu Drums of Liberation. Kita tak tahu, mungkin orang lain pun dengar je, tapi orang lain tak tahulah itu Drums of Liberation. Orang lain just dia bunyi apa tu. Tapi itu aku nak tahu. Masa kita ambil contoh dekat Onigashima tu dululah. Masa sebab tu first time dikeluarkan, ada tak reaction kedengaran bunyi daripada Momo, Yamato, Kaido masa tu? Macam tak ada. Itulah yang aku ingat dia bermula dengan Sanji. Tapi itu pun mungkin sense of aura ke apa ke. Yalah, Kembu dia lah. Macam mana Bonnie dengar Rhythm of Liberation ni? Ini aku tak ingat. Yang dia teringat cerita Kuma kot. Bunyi nikah macam ni. So maksudnya dia ada react terhadap bunyi tu ke? Sekejap aku kena confirm kan. Guys, kita double check. Ini aku tak perasan pula. Quite a nice question. Aku suka soalan macam ni. Okay, Isak, Pandi Kuitiau, sila take note Ini level-level soalan yang kita nak. Especially Isak. Kat mana? Dia adalah reaction memfokuskan bunyi tu. Kalau kau tengok panel yang dia nampak Luffy kat langit tu, dia tak adalah kata dia dengar. Tapi kau dah sampai belum chapter tu? Dah. Okay, yang robot tu bangun tu kan. So kita nampak memang Oda tulis Don Dot Dada tu banyak kali.
Lepas tu Vegapunk tulis That Rhythm. Yup, Vegapunk. So dia diorang dengar. That Rhythm. Okay. Apa kena buka 1044 balik kat kot. Kena tengok Onigashima tu juga. Ha. Which is, tapi kalau okay, aku cuba nak jadikan Bonnie tu special lah. Tapi kalau dah Vegapunk dengar, Betul lah. aku Sebab rasa at least orang yang ada voice of all things lah kan. Yes, Orang ni yes, kan. yes. Tapi ni dah orang biasa. Itu maksudnya. Sebab kalau Zunisha, kalau kita nak cakap daripada sudut eksklusif lah guys, kalau Zunisha dengar, okay, faham lah, dia memang eksklusif. Tapi sepatutnya Momo pun dengar masa tu. Tu yang aku tanya. Kalau ada reaction daripada Momo tapi tak ada reaction daripada Yamato, itu memang dah eksklusif. Tapi kalau Momo tak dengar ataupun Yamato, masing-masing tak tunjuk reaction, so tak eksklusif lah. Just Oda tak highlight je lah benda tu. Okay, aku rasa tak eksklusif sebab Kaido ada reaction. Kaido dah cakap. Okay, so tak eksklusif lah. So tak ada masalah sangat lah. Maksudnya bukan Bonnie saja yang dengar, bukan Zunisha saja dengar, memang semua orang boleh dengar, cuma Oda tak highlight sangatkan benda tu. Sebab dia tak eksklusif, tahu tu je. Kalau tak eksklusif memang Oda tak perlu nak highlight sangat pun benda tu. Dia kalau eksklusif tu baru kita perlu highlight. Sebab aku faham benda tu. Sebab yelah macam benda ni menarik lah. Sebab daripada sudut tengok macam robot tu sendiri kan, bila robot tu sendiri pun react terhadap bunyi drum of liberation tu yang kita boleh nampak macam wow, menarik kan. Tapi kat sini boleh nampak memang kalau dah Vegapunk boleh dengar, tak ada apa yang dah eksklusif lah kat situ. So dia adalah kedengaran oleh semua orang lah. Maksudnya memang kuat lah. Dia kumpan jantung dia tu. Oh wait, masa Kaido tegur tu yang masa dia baru bangun balik tu, yang masa dia dah penat tu, waktu dia tukar balik tu, masa tu Tak, ni paling awal sekali. Paling page pertama Oda tulis dumduk dada, lepas tu ada muka Kaido sikit. Muka Kaido tercengang. So kalau ikut logik, ini lebih kepada bunyi lah. Muka dia tercengang tu kan. Dia tak adalah kata apa like bunyi apa tu, tak adalah. Dia just muka tercengang. Kalau yang bawah tu dia dah nampak dah Luffy buat apa. What the hell is that? Ini dia dah nampak dah. On the roof. Kalau kau check masa lepas dia kali kedua dia bertukar tu yang lepas dia jadi orang tua tu, jadi loyot muka dia tu, sebab dia ada cakap yang dia sendiri cakap yang dia nak pump balik jantung dia tu, apa dia suruh keluarkan balik bunyi tu. Aku tak ingat sangat. Masa tu ada yang episod lain tu Yang chapter lain tu chapter yang dia dah jadi lembik tu. Lepas tu dia paksa diri dia lagi sekali Gear 5. Mungkin kat situ ada lah kot. Sebab aku ingat tu je. Aku rasa Luffy ada cakap pasal nak keluarkan lagi sekali bunyi tu. Tapi aku rasa semua orang boleh dengar lah. Mungkin aku rasa chapter latest ni confirmkan benda tu. Aku rasa mungkin kenapa dia menarik dekat Big Hit ni and tak jadi apa sangat dekat Onigashima guys. Sebab macam Onigashima, Zunisha dia memang kenal Joy Boy. So dia tahu, dia dah familiar dengan bunyi ni. Tapi orang lain kat sekeliling tu, diorang tak familiar dengan bunyi ni sebab tak ada history. Tapi berbalik kat sini, macam Vegapunk, macam Bonnie, basically diorang ada history tentang bunyi tu. Apa yang diajar oleh Kuma lah, based on bapak dia kan. So sebabkan diorang dah familiar dengan bunyi tu, which is diorang tahu ni bunyi sangkut nikah ni kan. Betul. So mungkin sebab itulah reaction diorang nampak menarik sikit kat sini kalau nak dibandingkan dekat Onigashima lah yang memang clueless gila. So that's a nice catch lah daripada Mr. H. But that's the thing lah, memang tak ada apa yang special, eksklusif lah, hanya orang tertentu boleh dengar tu, tak ada lah. Tapi next question. So alright, sebab kita pun dah 20 minit lebih dah guys. Kita tak nak panjangkan lagi. Kita masih nak sambung, bukan 20 minit, 30 minit lah. So kita nak sambung soalan seterusnya dekat channel Zaf. So thank you kepada semua yang menonton. See you guys on part 2.